Today, I'm going to try, what's it called? Tempoyak. Otherwise known as some kind of fermented durian. Yes. Now, I don't like durian. I've tried it 5 times, so hopefully I like fermented durian. I've got no drink, so I'm being very brave. I'm going to take a big spoonful. Here we go. Smells like durian. Will it taste like durian? Not nice. Tempoyak bukan sekadar makanan, ia satu pengalaman hidup. Dalam video ini, kita lihat reaksi pelancong apabila berdepan dengan tempoyak Malaysia buat pertama kali. Bau yang menusuk, rasa yang sukar dijelaskan, dan detik senyap sebelum suapan pertama. Ada yang terkejut, ada yang hampir menyerah, dan ada yang akhirnya jatuh cinta. Video ini mengupas bagaimana satu hidangan tradisional boleh menceritakan budaya, keberanian rasa, dan kejujuran rakyat Malaysia. Santai, lawak berlapik, dan penuh pemerhatian budaya. Seperti biasa, gaya TV Rosak Studio. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Tempoyak Malaysia. Bila pelancong bertemu bau yang tak boleh dijelaskan. Pergi ke dusun memetik durian. Disimpan lama jadi cerita. Bau menusuk ke hidung si kawan. Inilah tempoyak. Bukan semua boleh terima. Kalau durian digelar raja buah, maka tempoyak ialah raja yang sudah bersara dan menyimpan dendam aroma. Bagi rakyat Malaysia, tempoyak ialah rasa nostalgia, kampung halaman dan lauk yang buat nasi bertambah tanpa dipaksa. Namun bagi pelancong atau orang luar, pertemuan pertama dengan tempoyak selalunya bermula dengan satu soalan jujur. What is that smell? Dari situlah bermula perjalanan emosi antara ingin mencuba dan ingin melarikan diri. Hey guys, people ask me to try voodoo tempoyak, so let's see how good it is again. Oh, like this, right? Dun 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 dun. Stop. 맛있다. Durian. I love it. Pertemuan pelancong dengan tempoyak biasanya tidak dirancang. Ia datang tiba-tiba di kedai makan kampung, rumah kenalan tempatan, atau pasar malam. Bau tempoyak sampai dulu sebelum pinggan tiba. Wajah pelancong berubah perlahan-lahan, cuba bersopan, cuba berlagak biasa, sambil otak mereka bekerja keras mencari logik bau tersebut. Orang tempatan pula hanya tersenyum kecil, kerana mereka tahu ini detik penting dalam hidup seseorang. Apabila dijelaskan bahawa tempoyak ialah durian yang diperam, reaksi pelancong selalunya bercampur baur. Ada yang kagum dengan kreativiti makanan. Ada yang keliru kenapa buah yang sudah cukup kuat masih mahu diproses lagi. Namun budaya makanan Malaysia memang tidak dibina untuk memudahkan orang luar. Ia dibina berdasarkan rasa, pengalaman dan keberanian. Saat paling dramatik ialah ketika pelancong mengambil suapan pertama. Ada yang terus terdiam, ada yang ketawa kecil, ada yang merenung jauh, seperti baru membuat keputusan hidup yang besar. Tetapi menariknya, selepas kejutan awal, ramai yang mula faham bahawa di sebalik bau yang garang, tempoyak menyimpan rasa masam, lemak dan kompleks, seperti perkenalan pertama dengan seseorang yang nampak garang, tapi sebenarnya baik hati. Tempoyak juga mengajar pelancong satu perkara penting tentang rakyat Malaysia. Kita tidak takut dengan rasa yang kuat. Sama ada sambal, budu, belacan atau tempoyak, makanan kita berani dan jujur. Kita tidak menyembunyikan identiti di sebalik rasa tawar. Pelancong yang menerima tempoyak selalunya akan menerima Malaysia dengan lebih terbuka, bukan sekadar sebagai destinasi pelancongan, tetapi sebagai pengalaman budaya. Dan akhirnya, ada pelancong yang jatuh cinta. Ia jatuh cinta dengan tempoyak. Mereka mula bertanya cara masak, cara simpan, dan lauk apa yang paling sedap dimakan bersama. Dari rasa takut, bertukar jadi rindu. Dari bau yang ingin dielak, bertukar jadi bau yang dicari. Inilah keajaiban tempoyak. Ia tidak memujuk, ia menunggu untuk difahami.
Satu perkara yang sering berlaku bila pelancong mencuba tempoyak ialah pergelutan antara adab dan naluri. Mereka mahu menghormati budaya tempatan, tapi hidung mereka sedang menjerit kecemasan. Ada yang cuba menahan nafas sambil senyum. Ada yang makan laju-laju seolah-olah sedang menyertai cabaran hidup. Orang tempatan pula berpura-pura tak perasan. Walhal dalam hati sedang buat penilaian senyap, dia ni akan survive atau tidak. Menariknya, kebanyakan pelancong yang berjaya melepasi suapan pertama akan mula bertanya soalan yang lebih mendalam. Kenapa tempoyak dimakan dengan ikan patin? Kenapa lagi sedap bila pedas? Kenapa baunya makin kuat bila dipanaskan? Soalan-soalan ini menandakan satu perkara penting, iaitu mereka bukan lagi menilai dengan hidung, tetapi dengan rasa ingin tahu. Disitulah tempoyak mula menang. Tempoyak juga membuka perbualan tentang cara hidup masyarakat kampung. Tempoyak bukan makanan segera, bukan makanan ekspres. Ia memerlukan masa, kesabaran dan kefahaman. Pelancong mula sedar bahawa dalam dunia yang serba cepat ini, ada makanan yang sengaja dibiarkan menunggu untuk menjadi lebih baik. Konsep ini sendiri sudah cukup pelik dan menarik bagi mereka. Ada juga pelancong yang tidak suka, tetapi tetap menghormati. Mereka mungkin tidak akan makan lagi, tetapi mereka akan bercerita tentang pengalaman itu dengan penuh emosi. Dan secara tidak langsung, tempoyak telah menjalankan tugasnya, mencipta memori. Kerana dalam pelancongan yang paling diingati bukanlah makanan yang neutral, tetapi makanan yang berani meninggalkan kesan. Akhirnya, tempoyak menjadi simbol kecil tentang Malaysia itu sendiri. Negara ini tidak cuba menyenangkan semua orang. Ia menawarkan apa adanya, bau, rasa dan kejujuran budaya. Pelancong yang memahami ini biasanya akan pulang dengan cerita yang lebih bermakna daripada sekadar gambar cantik. Mereka pulang dengan pengalaman yang sukar dijelaskan, tetapi sukar juga untuk dilupakan. Kesimpulannya, tempoyak bukan untuk semua orang, dan itu tidak mengapa. Tempoyak juga bukan makanan yang cuba menawan dunia, tetapi makanan yang setia pada asal-usulnya. Dalam setiap suapan, ada cerita kampung, ada masa menunggu, dan ada keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa kompromi. Pelancong yang mencuba tempoyak sebenarnya bukan sekadar mencuba makanan, tetapi mencuba memahami jiwa Malaysia. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Buah gugur di hujung laman, disimpan lama jadi hidangan. Tak semua rasa perlu disamakan. Kadang-kadang yang kuat itulah kenangan. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.